Percobaan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Percobaan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengurusi, Tuan Imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah. Kita masih lagi berada di permukaan buminya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dirahmati, diberkati, diredai serta mendapat keampunan daripadanya. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak yang kita kasih sekalian, kita masih lagi membicarakan kitab Al-Mustakhlisu fi Tazkiyatil Anfus, yang bermaksud penyucian jiwa. Ya, setiap manusia yang beriman kepada Allah, maka hendaklah ia membersihkan hati dan jiwanya daripada sebarang kekotoran. Ya, kekotoran dari sudut maknawi, syirik, nifak, fasik, menjauhkan diri daripada sesuatu yang ditegah, dilarang oleh agama. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang bahayanya lisan, khatarul lisan, kemerbahayaan lisan. Ya, kitab ni kitab bahasa Arab, insyaAllah saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Maka sebab itu lidah yang tak bertulang ini menjadi penyebab seseorang itu masuk syurga, demikian juga menjadi penyebab dia masuk neraka. Maka sebab itu berhati-hatilah ketika kita bercakap, ya, menuturkan sesuatu perkataan, sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat, nah kita tuturkan, kita ungkapkan, kita ucapkan. Sebaliknya sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, apatah lagi yang merugikan, ya, pada diri kita kepada orang lain, maka ada lebih baik kita diam. Barangkali dalam hadis masyhur riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kita barangkali sedia maklum hadis ni Nabi SAW memberi peringatan kepada kita semua. Ya, walaupun sudah lama dituturkan oleh Nabi kepada para sahabat, generasi yang terbaik ketika itu, tapi umum kepada umatnya di kemudian hari. Nah, apa peringatan daripada Nabi? Pesanan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam sahaja. Ya, kalimah falyaqul itu fi'lul amar, perintah daripada Nabi. Perintah daripada Nabi ni bila kita menyaut seruannya akan mengandungi faedah dan manfaat. Ya, Nabi memerintahkan kepada kita falyaqul, bercakaplah olehmu sesuatu yang baik kalau benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita besok di hari akhirat akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika bertemu dengan Allah, salah satu di antara dua, sama ada Allah meredai, merahmati, mengasihi, atau sebaliknya. Sebaliknya yang kita tidak menghendaki ia berlaku,
Ya. Nah, bagaimana Allah boleh meredai, merahmati, mengasihi seseorang hambanya ketika berada di dunia dahulu? Dia bercakap yang baik, bercakap yang benar, bercakap yang berfaedah. Sebab itu dalam surah Al-Ahzab juzuk yang ke-22 ayat 70 Allah akan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, maka berkatalah olehmu perkataan yang benar. Ya, pertama perintah Allah agar hamba-hambanya bertakwa kepadanya, buat apa yang diperintah, tinggal apa yang ditegah, sama ada secara sir, sembunyi ataupun secara jahar, itu maksud takwa. Orang yang beriman sangat berhati-hati dan cermat perkataannya, perbuatannya. Nah, kelangsungan pada ayat itu, wal yaqulu qaulan sadida, setelah kita bertakwa kepadanya, wal yaqulu qaulan sadida, maaf, waqulu qaulan sadida, berkatalah olehmu dengan perkataan yang benar, ya, perkataan yang lurus, perkataan yang boleh membawa kebaikan dunia dan akhirat. Baik, kesinambungan daripada pelajaran kita yang terdahulu, ya, kita sampai kepada bab hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. Siapa dia Al-Barra bin Azib? Salah seorang daripada sahabat Nabi, orang Ansar. Ya, Al-Ansari, dia orang Ansar daripada kabilah Aus. Orang Ansar ni yang menetap di Madinah ni ada dua kabilah yang terbesar. Pertama kabilah Aus, yang kedua kabilah Hazraj. Nah, Al-Barra bin Azib ni dia salah seorang orang Ansar, penduduk pribumi Madinah daripada kabilah Aus. Ya, berapa banyak meriwayatkan hadis? Para ulama ahlul hadis menyebut sebanyak 305 hadis. Ya, sepanjang hayatnya dia pernah meriwayatkan, dia mendengar Nabi bersabda sebanyak 305 buah hadis. Dan pengakhiran hayatnya dia wafat di Kufah. Ya, di Kufah pada tahun 71, sebahagian para ulama sejarah menyebut tahun 72 Hijrah. Baik, kata di Al-Barra bin Azib, aku telah meriwayatkan, ya, faqal jaa Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang seorang Arab perkampungan, kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab perkampungan atau pergunungan ini mendatangi Nabi, langsung ditanya dekat Nabi, faqal, ya, dia tanya dekat Nabi, dullani ala amalin yadkhuluni al-jannah. Dia tanya bentuk penerangan, bentuk penjelasan, pertanyaan tapi bentuk penjelasan, minta pandangan, minta penjelasan, minta penghuraian. Apa pertanyaan Kak Nabi? Tunjukkan kepadaku satu amalan. Dengan amalan tersebut, yadkhuluni al-jannah, memungkinkan diriku masuk syurga. Ya, boleh tak ya Rasulullah tunjukkan kepadaku satu amalan yang memungkinkan aku beramal dengannya, aku boleh masuk syurga. Nabi ni setiap pertanyaan di kalangan para sahabat, siapa sahaja termasuk golongan non-muslim, Yahudi, orang-orang Nasrani, pembesarkah, pemimpin atau siapa sahaja di kalangan awam, siapapun yang bertanya pasti ada jawaban. Ya, Nabi tidak akan mendiamkan diri kerana setiap persoalan agama pasti ada jawaban. Nah, bermaksud kalau ada yang tak menjawab bukan berarti agama tidak ada jalan penyelesaiannya, mungkin dia kurang ilmu. Ya, apatah lagi Nabi seorang utusan Allah, bercakap berdasarkan wahyu Allah. Baik, bila begitu pertanyaan sahabat tadi, begitu pertanyaan Arab perkampungan tadi, faqal, maka Nabi pun jawab. Ya, agak-agak apalah dia amalan yang boleh memasukkan diri seseorang ke dalam syurga.
Yang amalan ni kita kena tahu tujuannya supaya kita beramal, ya, tak dapat banyak sikit, jangan tidak kan. Yang pertama kata dek Nabi, at'imil ja'i', beri olehmu akan makan orang yang lapar. Ya, pertama kalau kita tengok ada orang lapar, kebetulan kita berharta, kita berwang ringgit, kita tengok macam gelendangan, ya, kita tengok orang-orang tua yang fakir, yang miskin, yang kelaparan, kita lalu lalang je, kebetulan, Tuhan, saya dalam keadaan lapar, Tuhan tolong saya Tuhan, ya, daripada pagi sampai ke petang saya tak makan. Subhanallah, apakah kita tidak mempedulikan? Kebetulan kita ketika itu berharta, kita berwang ringgit, kita tengok, subhanallah, tak apa pakcik, ya, kalau pakcik lah, makcik tak apa, tak apa, saya belikan makanan, atau jom kita pergi tempat-tempat yang tertentu. Agak-agak pakcik makcik nak ke mana, nak makan apa? Pakcik teringin nak makan KFC. Tahu KFC? Makcik teringin makan McDonald. Selalunya kan anak-anak remaja yang McDonald, KFC. Saya pun maaf, secara jujur dan amanah saya kurang. Bukan tak makan kan, anak kita makan, kita tumpang lah kan, tumpang sebadan, bukan tumpang sekaki kan. Makan tu masuk ke dalam badan. Nah, bermaksud memberi makan kepada orang lapar, sudah tentu orang fakir, orang miskin sangat memerlukan. Kalau orang yang berharta, tak heran dia lapar aja, dia cari makan. Nah, yang miskin mungkin dia tak ada harta untuk membeli makanan. Kita yang berharta, yang bawa ringgit, kita belikan makanan. Baik. Kemudian yang kedua kata dia, wasqi az-zam'an, memberi minum kepada orang yang haus, orang yang dahaga. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perasan tak, kalau kita berada di Mekah, kita berada di Madinah, kebiasaan bulan Ramadan ni musim panas, orang Arab ni subhanallah, dia bawa botol, dia akan agih-agihkan. Dia tak macam kita, dia campak je, pap. Dia tengok yang hujung, pap, campak. Kawan tu ambil, pap, campak lagi ke hujung, sampai ke hujung sana dalam masjid, pap. Kalau kita tengok, ya Allahu Akbar, tak beradab, bagi tu dah bagus dah, tapi tak beradab, pap, campak, kawan tu campak lagi. Ya, memang bila sebuah Arab ni serba-serbi dia cepat, ya, yang bak cepat dalam urusan menyelenggarakan jenazah, lagi cepat. Dan orang Arab ni dia berbagi pahala, dia tak macam kita orang Melayu. Apa maksudnya? Kalau di Mekah, di Madinah tu subhanallah, daripada van tu nak masuk ke Masjidil Haram, nak masuk Masjid Nabawi kan ramai orang. Boleh dikatakan setiap waktu 5 solat yang fardu ni, lepas solat mesti ada jenazah. Kita solat jenazah selepas solat fardu kan, kebiasaan begitu kalau bulan Ramadan, Masya Allah. Bila sampai van tu, orang akan usung, ada je orang nak ambil, dia lepas. Tu yang berbagi pahala, dan dia akan sebut tarik. Kalau kita tak bagi laluan, dia langgar. Kita kan slow, perlahan, dia laju satu bab. Yang kedua, ada orang ambil, dia lepas. Baru 2-3 langkah orang tu pegang, ada pula sambut lepas. Dia tak macam orang Melayu. Kalau orang Melayu ni pegang, ada tak usah nak menyebuk tadi, tak nak memegang, tak nak memikul, dah aku pikul ni baru sibuk. Astagfirullah. Orang Arab dia tak begitu. Siapa pun ambil, lepas. Kawan 2-3 lepas. Berbagi pahala. Subhanallah. Kerana mereka memahamkan asri'u bil janazah, bersegera olehmu akan jenazah. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, akhir mengkebumikan. Mereka cepat. Bab mandi tu subhanallah, kalau musim haji, ya Allahu Akbar, disusun dekat dia punya stretcher tu, dipakai pipe bomber. Tahu pipe bomber? Zap.
berdua dia buat kerja, satu mandikan, satu pancut, sap, yang tu gosok habis, katalah 20 orang, jenazah pertama, kedua, ketiga sampai 20, kawan tu gosok, patah balik cepat. Subhanallah, Masya Allah. Kalau kita orang Melayu, Allah lambatnya lah. Walhal yang memandikan 4 orang, mungkin lebih lagi. Sebab itu yang tak berkenan jangan masuk ke tempat pemandian. Kita tunggu apa-apa asal tak keluar. Agaknya yang memandikan jenazah tu pun dia mandi selepas tu yang lambat keluar kan. Walhal kaedah, kaifiat, tata cara memandikan jenazah cukup mudah. Belah kanan, belah kiri, atas ke bawah, sekali, 2 kali, 3 kali, campur dengan air barus, terakhir mungkin dengan air mawar, cukup. Masa mandikan, siap sediakan kapan. Lepas tu dia lap-lap kapan, bawa ke tempat untuk kita solatkan. Lepas solat, bawa ke tempat pengkebumian. Dikebumikan cukup sekadar didoakan. Subhanallah, cepat. Ya, saya pernah duduk satu hotel di Madinah, kebetulan waktu asar. Ada jenazah, kita nampak daripada tingkat 7 ke 8, saya dah agak lupa. Ya, tengok dekat perkuburan Baqi'. Tengok. Subhanallah, Masya Allah, cepat mereka buat. Dah dikebumikan tu mereka doa, Allahumma firlahu warhamhu, dah balik. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Baik, kita tinggal bab tu dulu. Yang kedua tadi, memberi minum kepada orang yang haus. Ya, sangat dahaga dia, kita bagi air, dia minum, kita ikhlas, alhamdulillah, amalan yang memungkinkan diri kita masuk syurga. Baik, kemudian yang ketiga kata dia Nabi, wa'mur bil ma'ruf, perintah kepada kamu agar melakukan kebaikan. Wa'mur, buat olehmu, perintah daripada Nabi agar kita melakukan kebaikan. Kalimah ma'ruf tu, kebaikan tu maksudnya sebelum kita suruh orang lain buat baik, kita kena buat dulu. Kita jangan suruh orang je buat baik, dalam masa yang sama kita santai-santai. Contohnya, kamu ni apalah nak jadi, dah tua-tua macam ni, pergi-pergilah ke masjid, sedar-sedar lah, insaf-insaf lah. Rumah kata pergi, kubur kata mari, tapi dia tak pergi. Sebab tu orang yang macam ni, apa Allah sebut dalam Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa kat diri kamu kan. Mungkin orang yang tua tadi jawab, aku disuruh pula kamu duduk santai. Aku tak apa, aku lambat lagi mati. Astagfirullah. Betul ke muda lambat mati? Mati dia bukan mengenal usia. Sama macam penyakit, dia bukan mengenal usia. Pakcik kena ke masjid, pakcik, pasal pakcik dah tua. Saya muda lagi, saya tak apa. Kira-kira saya suruh pakcik buat baik pun dah syukur, alhamdulillah. Gitu. Kadang cakap pandai kan. Baik, bermaksud yang ketiga tadi memerintahkan orang melakukan kebaikan, tapi dia kena buat dulu. Kalau kita baca dalam hadis, kita lihat kepribadian Nabi. Nabi tak pernah suruh para sahabatnya melakukan kebaikan apapun, melainkan Nabi buat dulu. Contohnya Nabi puasa Isnin Khamis setiap minggu, baru Nabi suruh sahabatnya puasa. Nabi melakukan salat tahajud setiap malam, baru Nabi suruh sahabatnya buat kan? Nabi tak akan suruh para sahabatnya mengerjakan kebaikan itu dan ini, melainkan Nabi buat dulu. Nabi dah buat, baru Nabi suruh kepada sahabatnya mengerjakan, melakukan. Baik, kemudian yang keempat, dalam masa yang sama setelah kita mengerjakan perbuatan ma'ruf, wanha anil munkar, tegah kemungkaran. Ya, tegah kemungkaran diri kita dulu, kemudian baru kita tegah orang lain.
Ya, kita dah kemas tutup aurat, baru kita tengok anak-anak kita, kaum keluarga yang terdekat dahulu kita kena mengarahkan kebaikan, menegah kepada kemungkaran mereka. Pasal dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah kan berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara akan diri-diri kamu dan ahli keluarga kamu. Kita dulu, kita dah kemas tutup aurat, baru kita surah anak-anak, nak jangan begini, nak tutup aurat, tegur dengan cara yang baik. Ya, jangan kasar, jangan menggunakan perkataan yang kesat, jangan. Mati nak masuk neraka ya, jangan guna kalimah sumpah itu. Ada di kalangan pendai pendakwah ni, subhanallah, saya tengok dalam YouTube, ada pendai pendakwah kita ni, dia berdakwah menggunakan perkataan yang kasar dan kesat sebab uang ni jahat, uang ni tak betul mengikut penilaian dia. Bila wang ni jahat, wang ni tak betul, digunakan perkataan kesat dan kasar, memakai hamun mencerca orang yang berkenaan. Agak-agak betul lah. Apa maksud pendai, apa maksud pendakwah? Sangat malang tu. Saya perhati tengok. Apatah lagi pendai itu keterampilannya dah bagus, pakai jubah, kopiah serban besar. Ada ketikanya letak serban di atas bau, bukan kain pelekat Hermantino kan, letak serban, nak menunjukkan seorang yang berilmu, seorang alim kan. Tapi berceramah, berkuliah, bertazkirah, subhanallah, kasar, kesat. Ini bukan fitnah. Mungkin tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sedia maklum, saya tak naklah sebut kan. Orang yang jauh dengan Allah ni, sepatutnya kita kena dekatkan dia dengan Allah. Bagaimana tata cara kita menasihati? Cara hikmah, cara mendatangkan pengajaran yang baik. Perhatikan dalam Quran, dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat 125, Allah kan berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhiril ayat. Yang bermaksud, seru olehmu ke jalan Tuhanmu pertama dengan cara hikmah, yakni Al-Quran dan hadis. Kita nak mengajak orang ni kepada agama Allah, dia tak sedar, kita nak bagi sedar dengan hikmah, dengan Quran dan hadis. Quran memerintahkan kita dengan layin. Apa maksud layin? Lemah lembut. Perhatikan dalam surah Taha ayat 44 kalau tak silap. Kalau saya salah tolong betulkan. Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, kira Fir'aun ni manusia yang paling jahat di permukaan bumi, pasal mengaku Tuhan. Tak ada manusia sejahat Fir'aun. Walaupun begitu, Allah perintah dekat Nabi Musa ketika menyeru, menyedarkan, mengisapkan si Fir'aun ni, faqula lahu qawlan layyina. Nabi Musa dengan keluarganya Nabi Harun alaihissalam diperintahkan faqula qawlan layyina, berkatalah oleh Muhai Musa dan Harun kepada si Fir'aun qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut, bukan kasar, bukan maki hamun, bukan langsung dikata on pasal Fir'aun ni contoh, on kalau macam ni on neraka on, pasal mengambil tempat Allah sebagai tempat kamu. Allah tu sebenarnya Tuhan, kamu pula mengaku Tuhan, kamu mengambil tempat Allah, neraka on. Tak begitu, jangan cerita bab neraka dulu, cerita bab subhanallah, masya Allah, perkataan kamu salah, kamu silap, kamu sedar ke tidak,
Kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang betul. Kamu sebenarnya hakikatnya bukan Tuhan. Hati kecil kamu juga tak pernah mengaku kamu Tuhan, cuma mulut je kamu lajak. Bila begitu keadaannya, qaulan layyina, siapa yang perintah Allah, la'allahu yatazakka aw yakhsha, semoga mudah-mudahan dia sadar, yatazakka aw yakhsha, atau takut. Mudahan dia dapat pengajaran bila dah didakwah dengan cara lemah lembut, atau dia dalam keadaan takut. Kan? Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran ada disebut, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalaulah kamu hai Muhammad dalam keadaan kasar, keras hati ketika berdakwah, lam faddu min haulik, nescaya mereka akan berpaling daripada kamu. Tengok, yang penting kita sampaikan dengan hikmah Quran dan hadis, kemudian wal mau'izatil hasanah, mendatangkan pengajaran yang baik. Selebihnya urusan Allah. Betul? Tak payah kalau dia tetap degil keras kepala, tak payah kita maki hamun dia. Itu urusan Allah dengan dia. Cukuplah kamu hentikan perbuatan jahat kamu, kembalilah ke pangkal jalan. Tak ada manfaat, tak ada faedah. Kalau dia degil berkeras kepala, dia sanggahi kita, kita boleh sanggahi dia, tapi wajadilhum billati hiya ahsan, berjidal, berdebatlah, bertikam lidahlah dengan mereka tadi, hiya ahsan, dengan cara yang baik. Tak apalah dia marah kita, dia maki hamun kita, dicerca, tapi kamu kan pendai, kamu kan pendakwah, jangan dibalas maki hamun dia. Kita tetap nasihat, datangkan pengajaran yang baik. Kan? Selebihnya itu urusan Allah. Dia tak sedar, tak insaf, bukan urusan kita. Betul? Tapi ada pendai itu, ya Allahu Akbar. Tak apalah ya, kita tinggal bab tu dulu. Kan? Kemudian lanjutan daripada hadis tadi, fa'il lam tutiq fakuffa lisanak illa min khair. Kalau kamu tak mampu buat yang 4 perkara tadi, pertama menjamu makan orang yang lapar, yang kedua memberi minum kepada orang dahaga, ketiga melakukan kebaikan, yang keempat mencegah kemungkaran, tak mampu nak buat, maka kata di Nabi, fakuffa lisanak, tegah lisan kamu, illa min khair. Tegah lisan kamu maksudnya tutup mulut, melainkan nak bertutur, bertuturlah sesuatu yang baik. Kerana yang baik itulah yang mendatangkan faedah dan manfaat kepada kamu. Pasal 4 perkara tadi dah tak boleh buat. Mungkin dia tak boleh buat, dia tak berkemampuan. Sebab itu dalam hadis ini Nabi sebut fa'il lam tutiq, kalau kamu tak mampu. Kan? Pasal dia bukan orang kaya, dia pun miskin. Macam mana aku nak jamu makan dia, aku pun sama macam dia. Macam mana aku nak bagi dia minum, aku pun lebih kurang macam dia, cukup-cukup je. Macam mana aku nak buat makruf, dia lebih berpangkat, berkedudukan, selahai bulan naiknya aku. Tak berkemampuan. Kan? Maka tahan lisan kamu. Kita bicarakan, kita fokus bab lisan. Maka bicarakan lisan ni hanya perkara yang baik-baik sahaja. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya, hakadha mursalan. Walaupun hadis ni, hadis ni akhraja Ibnu Abid Dunya, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya bi isnadin jayyid, dengan sanad yang baik. Ya, hadis ni dia mesti ada sanad. Sanadnya tu mesti sampai kepada Nabi. Ya, dia ada sanad tu yang dhaif, ada sanad yang mudallis. Ya, maksud sanad ni periwayat yang nak sampai ke Nabi tu ada yang fasik, munafik, zalim, ahli mungkar, ahli maksiat. Yang ni sanadnya bi isnadin jayyid, ya, dengan sanad yang baik, dengan sanad yang boleh diterima. Kan? Kemudian dalam hadis yang lain, ihzan lisanak, Nabi SAW bersabda, ihzan lisanak illa min khair, simpan olehmu akan lidah kamu, maksudnya jaga, tutup mulutmu, illa min khair, melainkan yang baik-baik saja. Kalau nak cakap, cakap yang baik-baik, kalau tidak diam.
Tak apalah kita nak maki hamun, nak cerca, kita nak umpat, nak fitnah, sakit hati kepada saya, cukup simpan di hati. Walaupun Allah dah tahu dah kejahatan hati kamu, tapi kamu belum menzahirkan, maka malaikat belum mencatat kejahatan tersebut. Kan? Dalam hati itu menyumpah, menyerana, ya Allahu Akbar, tapi belum dizahirkan, melainkan astagfirullah. Terlepas aja cakap. Macam ni you punya perangai astagfirullah. Sebenarnya nak marah tu, tapi astagfirullah. Kan? Maka mudah-mudahan dia berpahala. Ya, marah disertai dengan istighfar. Ya. Kemudian kata dia Nabi, fa innaka bidzalik taghlibu syaitan, kerana sesungguhnya yang demikian itu boleh mengalahkan syaitan. Kalau kita lepas kemarahan di hati kita, syaitan menang. Ibarat kata syaitan tepuk tangan, kalah kamu. Tapi kalau kita nak marah, tahan di dalam, jangan dizahirkan dengan lisan, taghlibu syaitan, kalah syaitan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya As-Saghir, dan demikian juga dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Demikian juga Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih. Ya, Imam Ibn Hibban dia ada menyusun keperbagian hadis. Himpunan hadis itu ada dalam kitab diberi nama As-Sahih Ibn Hibban. Baik. Wa qala Umar, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, kita sedia maklum. Kata dia Sayyidina Umar, man kathura kalamuhu kathura saqtah. Barang siapa yang banyak bercakap, maka banyak gugurnya. Banyak cakap, maka banyak gugurnya. Wa man kathura saqtuhu kathurat dzunubah. Barang siapa yang banyak gugurnya, maka banyaklah dosanya. Wa man kathurat dzunubahu kanatin naru aw labih. Barang siapa yang banyak akan dosa-dosanya, maka api neraka lebih aula dengannya. Maka anjuran di sini adalah mendiamkan diri, melainkan nak bercakap sesuatu yang baik, sesuatu yang berfaedah atau bermanfaat, full stop. Kalau tidak, diam, ya diam. Kan? Baik. Allah berfirman dalam surah Qaf. Dalam Quran ada satu surah namanya Qaf, juzuk yang ke-26 pada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlafaz di sisi manusia, melainkan bersama dengannya, ladaihi, bersama dengannya ada malaikat raqib, pengawas, atid, yang sedia mencatat. Dalam tafsir Al-Azhar saya baca, karangan almarhum Profesor Dr. Hamka, beliau menyebut raqib, malaikat yang berada di belah kanan mencatat kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kamu lakukan, kamu dengan Allah, kamu sesama makhluk. Kemudian malaikat atid ini berada di belah kiri mencatat kejahatan, kemungkaran, dosa maksiat. Sama seperti malaikat raqib tadi, tak pernah alpa, lalai dan lupa. Kan? Dan tidak pernah berkompromi dengan manusia. Malaikat ni kerjanya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah derhaka kepada Allah, buat apa yang diperintah oleh Allah. Sikit dicatat sikit, baik atau jahat, banyak dicatat banyak, sama ada baik ataupun jahat. Nah, sebab itu buat je baik dicatat, buat je jahat dicatat. Yang baik dicatat ni, subhanallah, akan menguntungkan diri kita dunia dan akhirat. Yang jahat merugikan diri kita juga dunia akhirat. Dicatat sampai bila stop? Berakhir dengan kematian. Baru stop, malaikat raqib atid catat. Atau dia belum wafat tapi dah hilang kesempurnaan pemikiran akal yang sempurna, belum mati tapi dah nyanyuk, istilah kita dah nyanyuk, maka kita malaikat pun stop.
dan ketika itu dia tidak lagi ditaklif. Contoh umur 80-an, 90-an dan nyanyuk. Ada dakwah umur 80-an, 70-an atau kurang daripada 80 atau lebih nyanyuk. Nyanyuk ni maksudnya on and off. Ya, saya dulu maaf ya, saya cerita lah. Saya dulu sebagai nek qadi. Jadi si anak ni, yang lelaki ni jumpa saya, Ustaz, dia kata, adik saya si perempuan ni nak menikah, Ustaz. Jadi persoalan sekarang, ayah saya jadi wali, betul tak, Ustaz? Betul. Tapi ayah saya ni kadang ya, kadang tidak, Ustaz. Jadi boleh tak dia jadi wali? Oh, saya kata begini saya. Boleh tak pertemukan saya dengan ayah kamu? Boleh, Ustaz? Bertemu, saya pergi ke rumah. Bila berjumpa tu, kita test lah dulu. Pakcik, saya kata, baiklah. Sikit ya pakcik, mak pakcik sajalah nak tanya pakcik. Sembahyang zuhur ni berapa rakaat pakcik? Marah dia saya tanya tu. Bayang zuhur pula ditanya. Saja je tanya pakcik berapa rakaat? 4. Apa ni sembahyang zuhur? Dah mula marah tu. Lain macam ni. Dah tu sembah lagi, pakcik saya lupa lah, pakcik dah jawab tadi sembahyang zuhur berapa rakaat pakcik? Kan saya dah sebut tadi 5 rakaat. Pakcik sikit pakcik, anak pakcik nak kahwin kan? Betul? Jadi besok siapa jadi wali? Pakcik lah jadi wali, mana boleh orang lain. Gitu. Boleh dah agak-agak lah, agak-agak pakcik, tak apalah pakcik nak jadi wali, okey lah tu. Dalam hukum fiqah pun wali lebih aula daripada naib qadi, kecuali di transfer, di wakalah. Cuma nak tanya sikit je, pakcik ke nak wakalah saya? Pakcik agak-agak lah pakcik nak wakalah saya, boleh tak? Boleh. Saya rasa wakalah je lah kot pakcik. Pasal saya tak nak nanti masa dia akan nikah dia off. Tahu off. Boleh lah, boleh. Okey, Ustaz, saya wakilkan untuk akad nikah. Saya susul ayat tu, saya susul ayat lah, pakcik sebut ya, seperti mana yang saya sebut. Surah anak dia aja. Ustaz, saya wakilkan kepada Ustaz untuk akad nikahkan anak saya, sebut namanya si Fulanah bin si Fulanah. Ya, saya terima, cukup, selesai. Nanti upacara akad nikah, ayahnya boleh hadir, boleh tak hadir, itu sahaja. Boleh faham? Tapi dari segi hukum asalnya mesti wali. Kalau ditransfer boleh tak? Boleh kan? Okey, tak apa, kita tinggal waktu dia. Wa yadulluka ala fadlil luzumi sumti amrun, menandakan, menunjukkan ayat tadi atas kelebihan orang yang membiasakan diam. Amrun itu suatu perkara yang diperintah, ya, kelebihan atas orang yang diam. Sebab bila diam malaikat tak tulis. Buat baik okeylah, boleh teruskan. Buat jahat jangan buat, supaya malaikat yang nak mencatat kerja diam. Keberuntungan kita bila ditimbang besok di neraca pengadilan Allah, yang baik tu 80%, jahat 20%, pasal banyak diam. Kecuali yang baik tadi dah disebut, maka akan menguntungkan dirinya. 20% kejahatan Allah akan hapuskan, masuk syurga kan, Allah tak ambil kira. Ini merujuk kepada nas ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi kan. Baik, kita teruskan lagi ya, boleh insya-Allah. Ammal ladzi huwa dhararun mahad. Saya telajak ya. Annal kalama arba'atu aqsamin. Perkataan ni ada 4 pembahagian. Perkataan kita ni, pertuturan kita ni ada 4 pembahagian. Arba'atu aqsamin. Yang pertama, kata di pengarang Said Hawa rahimallahu ta'ala, huwa dhararun mahad. Pertama, pertuturan yang membahayakan, pertuturan yang mudarat. Pertuturan yang mudarat ni contohnya apa? Al-kadhib, al-ghibah, wan namimah, bohong, pengacum, mengumpat,
memfitnah, itu semua perkataan dararun mahad, mudarat semata-mata. Maka yang ni diam, tak ada faedah. Kamu umpat dia, kamu tipu dia, kamu mencerca dia, kamu menghina dia, menjatuhkan aib dia, tak ada faedah. Lebih baik diam. Timbul pertanyaan, bagaimana benar? Ada lebih baik kamu diam atau kamu menasihati dia. Kalau kamu mampu menasihati, dia jahat, buat zalim, kalau rasa mampu menasihati, maaf, kamu jangan meneruskan kezaliman kamu. Kerana dalam hadis Nabi peringat kat sahabat, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong olehmu akan saudara kamu yang melakukan kezaliman dan yang telah dianiaya. Tolong olehmu sahabat kamu yang melakukan kezaliman dan yang kena zalim, kena aniaya. Jadi sahabat pun jawab, yang kena naya, yang kena zalim bolehlah kita tolong, tapi yang zalim ni macam mana kita nak tolong? Oh, Nabi pun buat penjelasan, tamna'ahu anil zulmi, kamu tegah akannya, jangan meneruskan kezaliman. Itulah maksud kamu menolong dia. Kan kita sedarkan, diinsaf, kalau boleh, kalau tidak tutup mulut. Kan. Kemudian pembahagian yang kedua, naf'un mahad, berfaedah semata-mata. Cakapnya semua bermanfaat, semua berfaedah. Apa contohnya? Percakapan melalui Al-Quran. Dia bertutur semua ayat Quran. Oh, semua faedah. Dia bercakap melalui hadis-hadis sahih, hadis-hadis mutawatir, semua berfaedah. Apa pun cerita. Cerita bab zaman dulu ke, cerita zaman sekarangkah, cerita bab syurgakah, nerakakah, perkara gaib, bersumberkan kepada Quran, bersumberkan pada hadis sahih, semua berfaedah. Walaupun mungkin kita mengat, cerita ni cerita zaman Nabi Adam ni, mana ada kena-mengena, tak apa, faedah. Ini cerita tentang hari akhirat, belum lagi buat apa cerita, faedah. Kan? Baik, kemudian yang ketiga, fihi dararun wa manfaatun, padanya terdapat mudarat dan juga manfaat. Maksudnya bercampur bau, yang faedah pun ada, yang buruk pun ada. Yang ni pun kita kena diam, pasal orang lebih menilai keburukan daripada kebaikan. Saya 1 minit ya, kita selesaikan yang keempat. Kemudian pembahagian yang keempat, dararun wala manfaatun, mudarat dan tidak ada manfaat. Oh, yang ni mudarat dan tak ada manfaat lagi, kita maaf, dararun wala manfaatun, dia mudarat tidak, manfaat pun tidak. Maksudnya cakap-cakap dia itu cakap-cakap biasa, nak kata mudarat pun tidak, nak kata manfaat pun tidak. Yang ni pun kalau boleh diam, kecuali memerlukan dia bercakap, ya. Jadi bermaksud kita kena melihat percakap tu berfaedah tak? Faedah, silakan. Quran dan hadis itu berfaedah, ya. Cakap itu cakap yang harus, orang tanya khabar, berita untuk silaturahim akrab, ya silakan cakap, walaupun bukan berdasarkan kepada ayat Quran hadis, tapi untuk silaturahim, ya, untuk ta'aruf, maka itu berfaedah. Ya, sesuatu yang tak berfaedah tadi dah dihuraikan, maka ada lebih baik kita diam. InsyaAllah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit semuanya yang kita sampaikan, mudah-mudahan memberi faedah, memberi manfaat. Yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar, memohon keampunan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.